Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan kisah hebat kebangkitan revolusi kebangsaan Indonesia, iaitu konflik bersenjata dan pergelutan diplomatik yang berlaku antara rakyat Indonesia dan penjajahan Belanda sekitar tahun 1945 hingga 1949. Ketegangan berlaku selepas pengisytiharan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno setelah pihak Jepun berundur damai akhir apabila pihak Belanda mengakui negara bawah jajahannya ini diberi kedaulatan dan bebas merdeka. Kemerdekaan Indonesia ini melahirkan sebuah negara Islam terbesar dengan jumlah penduduk keempat teramai di dunia. Perjuangan sengit untuk kemerdekaan sebenar berlaku selama 4 tahun di mana melibatkan pertumpahan darah, kebangkitan politik oleh rakyat dan campur tangan rundingan antarabangsa. Pihak Belanda pada akhirnya tidak mampu menangkis semangat kuat yang ditunjukkan penduduk Indonesia untuk mencapai kebebasan dari penjajah. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Indonesia mendapat kemerdekaan. Teruskan menonton. Zaman penjajahan Belanda. Sejak awal kedatangan kapal Belanda ke Kepulauan Indonesia pada akhir kurun ke-16 sehingga pengisytiharan kemerdekaan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945, pentadbiran kuasa Belanda ini adalah tidak sepenuhnya. Walaupun Kepulauan Jawa dikuasai oleh Belanda, namun banyak kepulauan lain seperti Aceh, Bali, Lombok dan Borneo masih bebas dari pengaruh Belanda. Pada kurun ke-18, syarikat dari Belanda VOC, Dutch United East India Company, menguasai sepenuhnya ekonomi dan politik ke atas Kepulauan Jawa selepas empayar terdahulu di Indonesia dikenali sebagai empayar Mataram runtuh. Syarikat perdagangan VOC dari Belanda ini menjadi kuasa besar di Asia sejak awal tahun 1600 dan mula tertarik dengan Kepulauan Jawa ini pada kurun ke-18, seterusnya mahu mengaut kekayaan dengan mentadbir kawasan tersebut. Akan tetapi, kepinjangan dalam pentadbiran, rasuah dalam saingan dari pihak Inggeris menyebabkan syarikat VOC Belanda ini mula hilang kuasa pada akhir kurun ke-18. Pada tahun 1796, VOC telah muflis dan dijadikan milik kerajaan Belanda. Oleh itu, pada tahun 1800, penguasaan Indonesia diletakkan di bawah kerabat diraja Belanda. Akan tetapi, Perancis yang telah menawan Holland pada tahun 1806 hingga 1815 menyebabkan perpindahan kuasa sementara kepada British. Selepas kekalahan Napoleon pada Perang Waterloo yang mengakhiri zaman kegemilangan Napoleon, Kepulauan Indonesia dikembalikan kepada kerajaan Belanda. Pada ketika itu, semua kebangkitan yang dilakukan oleh penduduk dihalang oleh Belanda dengan cara kekerasan, termasuklah berlakunya Perang Jawa sekitar tahun 1825 hingga 1830 yang mengorbankan ramai penduduk. Reaksi Belanda kepada kebangkitan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan moden nasionalis Indonesia adalah berbeza dengan pergolakan berdarah seperti yang berlaku pada Perang Jawa. Rakyat Indonesia yang mendapat pendidikan dari luar negara mula bersatu padu untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dan pembebasan dari jajahan Belanda sepenuhnya. Negara Jepun menjadi contoh kuasa besar yang kuat di Asia yang dapat mengalahkan China di Korea pada tahun 1894 dan menghalau Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1912, kemenangan Jepun ini menjadi semangat kepada penumbuhan parti pertama di Indonesia yang bernama Sarekat Islam. Ianya menjadi pergerakan besar-besaran melawan imperialisme dan berjaya mengumpul ahli seramai lebih 1,5 juta orang serta diakui penubuhan oleh kerajaan Belanda sendiri pada tahun 1913. Parti ini memperjuangkan hak pentadbiran oleh rakyat Indonesia sendiri dan hak untuk mengundi dalam pelbagai agensi pertubuhan di bawah pentadbiran Belanda. Dalam pada masa yang sama, penubuhan kerajaan Indonesia yang bebas dari jajahan juga diperjuangkan. Akan tetapi, kerajaan Belanda ketika itu berpendapat bahawa kerajaan milik Indonesia yang merdeka hanya boleh dicapai apabila negara itu mencapai status negara maju di mana hanya boleh berlaku pada kurun ke-20. Permintaan politik rakyat Indonesia diambil kira oleh pihak Belanda yang akhirnya membenarkan pentadbiran oleh rakyat Indonesia di kampung-kampung dan dewan masyarakat yang mana pemilihan dibuat berdasarkan undian. Pada tahun 1918, Belanda menubuhkan Parlimen Kebangsaan, People Council, di mana rakyat Indonesia sendiri juga boleh dipilih sebagai ahli. Ianya mempunyai fungsi menasihat kepada badan eksekutif yang dianggotai oleh Gubernur, di mana mempunyai kuasa membuat keputusan akhir. Berbeza dengan penjajahan cara Inggeris di India, pihak Belanda amat sukar untuk melantik rakyat Indonesia untuk memegang jawatan walaupun di peringkat yang paling rendah. Pada tahun 1920-an, lebih banyak parti politik yang terbentuk seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Parti Komunis dilihat lebih banyak membuat serangan dan pemberontakan, manakala PNI lebih berhati-hati. Kerajaan Belanda yang mengambil langkah kekerasan melawan kebangkitan pihak komunis
dan menghantar pejuang komunis ke kem tahanan di sebuah pulau terasing di New Guinea, di mana menyebabkan lebih ramai rakyat yang membenci pentadbiran Belanda. Pihak Belanda juga dengan angkuh menyatakan Indonesia tidak akan dapat merdeka sehingga beratus tahun lagi. Penaklukan Jepun di Indonesia. Penaklukan Belanda terhenti seketika apabila Jepun tiba di Indonesia pada zaman Perang Dunia Kedua. Tentera Belanda tidak dapat menahan kemarahan tentera Jepun. Ramai bangsa Belanda yang menetap di Indonesia dihantar ke kem tahanan dan sebahagiannya berjaya melarikan diri ke Australia. Rakyat Indonesia diberikan peluang untuk menggantikan jawatan kerajaan yang sebelum ini ditadbir oleh Belanda. Pada permulaan kedatangan Jepun, rakyat Indonesia menganggap ianya peluang untuk membebaskan dari jajahan Belanda. Akan tetapi, rakyat terpaksa hidup dalam kesusahan dan kekurangan makanan serta barangan keperluan. Penduduk Indonesia juga dipaksa menjadi pekerja suruhan Jepun, Romusha, dan dikerahkan melakukan pelbagai kerja berat di Kepulauan Jawa. Terdapat juga rakyat Indonesia yang diberikan peluang pekerjaan di dalam sektor pentadbiran dengan diberikan latihan, pendidikan serta pendedahan tentang suara politik. Ianya sedikit sebanyak telah melengkapkan pemimpin nasional untuk berjuang ke arah kemerdekaan. Beberapa bulan sebelum berakhirnya penaklukan Jepun di Indonesia, pihak Jepun telah memberikan sokongan penuh untuk perjuangan kemerdekaan berlaku di Indonesia. Kebangkitan pemimpin nasionalis dimulakan oleh Sukarno dan Muhammad Hatta yang membentuk satu pasukan tentera yang mendapat bekalan senjata Jepun dengan harapan Jepun akan berjaya menakluki Asia selepas itu. Setelah kekalahan Perang Dunia Kedua dan Jepun meninggalkan Indonesia, pihak Belanda yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar mahu kembali mentadbir Indonesia kerana merasakan rakyat di Indonesia memerlukan mereka kembali. Pemimpin nasionalis Sukarno yang memimpin parti PNI mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945, iaitu 2 hari selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Perjuangan menuntut kemerdekaan dari Belanda. Kebanyakan pemimpin politik Belanda tidak mengambil serius akan pengisytiharan kemerdekaan yang dibuat oleh pemimpin Sukarno dan nasionalis lain yang bekerjasama dengan Jepun. Belanda yang juga baru dibebaskan oleh cengkaman Jerman pada tahun 1945 mahu mengembalikan kegemilangan di Asia. Belanda tanpa Indonesia akan menyebabkan status ekonomi negara Belanda di peringkat antarabangsa jatuh merudum. Pihak Belanda mahu menggulingkan pemimpin Sukarno dan nasionalis yang lain secepat mungkin. Pihak Belanda menganggap sejumlah besar rakyat Indonesia masih menyokong mereka. Penjajah lain seperti Inggeris yang menghalau Jepun keluar dari negara lain di Asia Tenggara pula memberi kerjasama yang baik dengan negara jajahan untuk mencapai kemerdekaan. Akibat kedegilan dan kekerasan pihak Belanda dengan penduduk Indonesia, perang tercetus selama 4 tahun sebelum rakyat Indonesia berjaya menghalau sepenuhnya Belanda keluar. Peperangan Indonesia dengan Belanda 1945 hingga 1949. Pada masa yang sama, Belanda mendapat tekanan dari pihak British dan Amerika untuk berunding dengan pemimpin nasionalis Republik Indonesia bagi mewujudkan satu kesatuan Belanda Indonesia di mana tiada kemerdekaan sepenuhnya dan syarikat-syarikat serta tanah milik Belanda akan dilindungi dari dirampas. Ini menjadikan penjajahan bentuk baru bagi Republik Indonesia ketika itu. Ianya bertujuan bagi membentuk satu pentadbiran pro-Belanda dan menghalang sebarang perjuangan radikal. Namun, dalam masa rundingan berlaku, tentera Belanda dihantar bagi melawan pemimpin nasionalis Indonesia dan penduduk tempatan. Lebih daripada 97,000 pejuang dan penduduk tempatan yang mati dalam pertempuran untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Disebabkan perang di Indonesia dan juga Perang Dunia Kedua yang baru berakhir, Belanda banyak mengharapkan bantuan kewangan dari pihak Amerika. Walaupun begitu, pihak Amerika dilihat menyokong kedua-dua belah pihak iaitu Republik Indonesia dan juga Kerajaan Belanda. Belanda yang bimbang bantuan daripada Amerika Syarikat akan dihentikan dan tentera Belanda melancarkan misi Operation Product yang berlangsung pada 21 Julai hingga 4 Ogos 1947 untuk merampas kawasan di Jawa dan Sumatera yang penuh dengan ladang, kilang dan pelabuhan. Akan tetapi, media antarabangsa melihat ini sebagai satu kekejaman pihak Belanda. Kuasa Eropah pada ketika itu sudah jauh ditinggalkan kuasa besar seperti USSR dan Amerika. Pada tahun 1948, kerajaan Belanda di Indonesia melancarkan serangan di perkampungan Madiun melawan puak komunis pro-Sukarno-Hatta. Ini menunjukkan komunis kembali menguatkan kuasa di dalam Republik Indonesia. Amerika mahu menyokong rakyat Republik Indonesia menentang pergerakan komunis ini dan mula menyokong ke arah kemerdekaan penuh di Indonesia serta memberi bantuan kewangan kepada Republik itu. Namun, Belanda masih mahu mencuba kali terakhir dan menggunakan kekerasan bagi mengambil Republik Indonesia. Pada 19 Disember 1948, Operation Crow di mana pasukan ketenteraan Belanda dikerahkan untuk menguasai bandar-bandar penting di Jawa dan Sumatera.
Bandar Yogyakarta yang menjadi ibu negara pemimpin nasionalis Republik Indonesia dirampas dan pemimpin-pemimpin termasuk Sukarno dipenjarakan. Akan tetapi, ini tidak bermakna Belanda berjaya mencapai kemenangan kerana pemimpin nasionalis mula melancarkan perang gerila untuk melawan pihak Belanda. Namun akhirnya, pihak Amerika memberi tekanan terhadap Belanda dan mengugut mahu menarik balik bantuan kewangan yang diberikan. Ini bermakna berakhirnya aktiviti ketenteraan pihak Belanda di Indonesia. Rundingan baru diadakan pada tahun 1949 dan pada 27 Disember 1949, kedaulatan Republik Indonesia diberikan sepenuhnya oleh Belanda. Bagi memberi pampasan terhadap sekutunya Belanda, Amerika Syarikat memberi tekanan terhadap Republik Indonesia untuk membayar hutang kepada Belanda bermula dari zaman penaklukan Jepun. Dari tahun 1950 hingga 1956, Indonesia telah membayar sejumlah kira-kira 16 bilion euro kepada Belanda, di mana merupakan bebanan kewangan yang berat kepada Republik Indonesia yang baru saja mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia terus jatuh kerana hutang dan inflasi, sementara ekspor pula menurun. Presiden Sukarno dilihat tidak berniat untuk merancang ekonomi dengan baik dan tidak mahu bekerjasama dengan pihak Barat, bahkan lebih berminat dengan politik bersama negara China dan Moskow. Akhirnya, pada tahun 1965, era pentadbiran pro-komunis Sukarno berakhir dan beliau digulingkan oleh Soeharto. Kesimpulannya, kemerdekaan yang disambut oleh rakyat Indonesia pada 17 Ogos 1945 setiap tahun dibayar dengan pengorbanan yang sangat tinggi untuk menghalau penjajahan Belanda selama 350 tahun. Ketibaan kuasa Eropah ke Asia demi mengejar hasil kekayaan bumi telah banyak memberi kesan dan mencorakkan sejarah kebanyakan negara di Asia dengan penguasaan politik dan ekonomi. Namun sekarang, negara Indonesia sudah dapat setanding dengan negara Barat dan mencapai kekuatan ekonomi yang stabil serta menanti untuk menjadi kuasa besar dunia yang baru. Satu ciri penting bagi mata wang sesebuah negara ialah mempunyai nilai yang boleh dijual beli dalam pasaran tukaran wang asing, dan mata wang perlulah stabil untuk didagangkan. Pergerakan turun naik dalam kadar tukaran wang asing mempunyai kesan yang penting dalam makroekonomi sesebuah negara, terutamanya dalam aktiviti import dan ekspor. Para pelabur juga akan melihat kepada kestabilan dalam kadar tukaran wang sebelum membuat keputusan untuk menyertai pasaran. Oleh itu, nilai tukaran wang dalam pasaran perlulah lebih stabil dan kukuh untuk jangka masa yang panjang. Walaupun begitu, nilai mata wang Indonesia dilihat agak rendah berbanding negara ASEAN yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai mata wang Indonesia, iaitu Indonesian Rupiah IDR ini rendah, termasuklah beberapa krisis ekonomi dan inflasi yang telah berlaku. Apa yang penting untuk diketahui ialah stabiliti dalam pasaran tukaran mata wang asing adalah penting untuk kemajuan dan pembangunan negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa nilai rupiah Indonesia sangat rendah dan faktor yang menyebabkan mata wang ini mengalami penurunan. Teruskan menonton. Indonesia mengalami beberapa krisis ekonomi dan ketidakstabilan dalam politik yang menyebabkan penurunan nilai rupiah berlaku beberapa kali sejak ianya diperkenalkan. Oleh itu, untuk memahami sejarah yang menyebabkan nilai rupiah ini menjadi rendah, kita perlu melihat sistem kewangan dan polisi mata wang yang diamalkan sejak dahulu lagi di Indonesia. Penggunaan sistem tukaran mata wang tetap 1946 hingga 1978. Mata wang rupiah Indonesia diperkenalkan pada tahun 1946 bermula dari usaha para nasionalis yang menentang penjajahan. Sebelum tahun 1950, mata wang rupiah masih belum mempunyai nilai dalam tukaran wang asing. Pada zaman selepas kemerdekaan, nilai rupiah ditetapkan pada 3.8 Indonesia rupiah untuk 1 US dolar. Sebelum krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997, Indonesia menggunakan sistem kadar tukaran wang asing yang ditetapkan pada nilai tertentu. Bank Indonesia (BI) mempunyai kuasa untuk mengawal semua urusan berkaitan kebenaran wang dalam dan luar negara. Bank Indonesia membuat jual beli unit mata wang asing utama yang lain supaya kadar dapat ditetapkan bagi mata wang domestik. Bagi memastikan asas nilai wang rupiah ini dapat ditetapkan, Bank Indonesia memerlukan rizab simpanan yang sangat banyak. Namun Bank Indonesia terpaksa menurunkan nilai rupiah dalam tukaran wang asing beberapa kali, iaitu pada akhir tahun 1965. Inflasi meningkat dengan drastik dan memburukkan situasi ekonomi. Ekspor menurun sehingga 24%, menyebabkan nilai KDNK menurun, tetapi populasi semakin bertambah dan nilai simpanan rizab asing susut sehingga lebih 90%. Nilai inflasi pada tahun 1965 ialah 635%. Oleh itu, mata wang rupiah baru terpaksa digunakan menjadikan Rp1 yang baru bersamaan dengan Rp1,000 yang lama. Kadar tukaran wang asing pada ketika itu menggunakan rupiah yang lama menjadi tidak realistik dengan 0.25 rupiah bagi 1 US dolar.
Pada 1971, dengan usaha pemulihan ekonomi yang dinamakan sebagai Order Baru, New Order, dilakukan oleh Presiden Suharto, kadar tukaran dapat dicapai pada nilai tetap RM378 yang baru bagi $1. Ogos 1971, nilai mata wang rupiah terjejas dengan penamatan sistem Bretton Woods di Amerika Syarikat oleh Presiden Nixon. Nilai mata wang merosot kepada RM415 bagi $1. Ini juga ditambah dengan banyaknya kepincangan dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia yang tertumpu kepada satu etnik sahaja, iaitu kaum Cina. November 1978, dengan penurunan harga minyak dunia pada awal 1970-an dan kemerosotan simpanan rizab asing menyebabkan nilai rupiah diturunkan kepada RM625 bagi $1. Nilai rupiah tidak dapat mengukuh walaupun harga minyak dunia meningkat sehingga 4 kali ganda selepas itu. Kerajaan terpaksa menukar sistem tukaran wang asing dari tetap kepada sistem apungan yang dipantau, managed float, selepas tahun 1978. Nilai tukaran mata wang asing boleh berubah pada setiap hari. Sejak dari tahun 1978, nilai rupiah terus mengalami kemerosotan tetapi didagangkan 2 kali ganda lebih tinggi berbanding mata wang utama, menyebabkan nilainya melebihi angka sebenar. Kerajaan Indonesia menurunkan lagi nilai kepada RM970 bagi $1. September 1986, nilai mata wang rupiah semakin jatuh sehingga mencapai RM1,664 bagi $1. Namun ianya diharap akan memulihkan aktiviti perdagangan, terutamanya ekspor minyak yang mengalami kejatuhan harga dari tahun 1980-an. Sistem tukaran asing apungan. Selepas Ogos 1997, sistem tukaran mata wang asing secara apungan sepenuhnya digunakan. Ini bermaksud Bank Indonesia tidak lagi mempunyai kuasa dalam komponen mata wang asing. Ini bertujuan untuk memulihkan inflasi yang terjejas teruk. Keadaan makroekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dengan menjadi negara paling pesat berkembang di Asia Tenggara, penurunan nilai inflasi dan pertambahan dalam aktiviti ekspor. Krisis Kewangan Asia 1997. Krisis yang bermula dengan negara Thailand terpaksa mengabaikan nilai tukaran mata wang negara tersebut sepenuhnya pada 2 Julai 1997 setelah diserang pelabur mata wang asing. Nilai mata wang baht jatuh diikuti negara serantau, termasuklah Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Jepun. Di Indonesia, pelabur asing mula meninggalkan negara dan mata wang rupiah dijual untuk membeli US dollar. Pada 15 Ogos 1997, mata wang turun kepada RM2,955 bagi $1. Kerajaan Indonesia terpaksa mengambil bantuan dari Dana Wang Antarabangsa International Monetary Fund (IMF). Pinjaman diberi bernilai $43 bilion. Kemudian nilai rupiah berada di antara paras 3,300 hingga 3,650 bagi $1. Pada 23 Januari 1998, nilai rupiah turun mendadak sehingga 14,800 bagi $1. Kerajaan Indonesia mengumumkan pakej bantuan pada 26 Januari 1998 dan memberi jaminan akan simpanan di dalam bank adalah selamat. Bank-bank di struktur semula dan diletakkan di bawah pemantauan, seterusnya membolehkan pengukuhan kembali rupiah kepada 7,400 bagi $1. Namun ketidakstabilan dalam politik membuatkan rupiah turun sekitar paras 10,000 bagi $1. Pemerintahan ala tentera rejim Suharto yang memerintah selama 30 tahun berakhir pada 21 Mei 1998 setelah krisis ekonomi dan politik yang memuncak dan digantikan oleh Presiden Habibie. Selepas krisis kewangan tahun 1997, aktiviti dagangan di pasaran saham Jakarta mula dilihat meningkat naik. Ekspor selain minyak juga mula pulih. Namun, sektor perbankan yang menjadi punca krisis masih rapuh kerana jumlah pinjaman tidak berbayar masih tinggi dan kebanyakan bank tidak mempunyai pusingan modal lagi untuk memberi pinjaman. Tambahan lagi, sektor perbankan ini menyebabkan beban hutang negara Indonesia tinggi. Akan tetapi, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan pemulihan perlahan-lahan dari tahun 1999 disebabkan perdagangan antarabangsa seperti hasil dari ekspor. Kerajaan Indonesia juga mengambil langkah kewangan yang lebih berhemah dan berhati-hati untuk memastikan krisis ekonomi tidak berulang. Sektor perbankan lebih telus dan amalan rasuah dipantau dengan lebih serius. Kadar hutang berbanding KDNK negara berjaya dikurangkan sehingga 25% dan mengalami tren menurun. Kemudian pada krisis ekonomi global pada tahun 2008, walaupun terdapat banyak aliran mata wang rupiah keluar, ekonomi kekal stabil kerana asasnya yang masih kukuh. KDNK tahunan masih mampu meningkat sekitar 4.6%. Kesimpulannya, terdapat kesan positif dalam penyusutan nilai rupiah Indonesia di mana ia akan meningkatkan persaingan dalam aktiviti perdagangan.
Akan tetapi, nilai rupiah harus kekal stabil dan tidak turun dengan lebih drastik kerana akan membawa kesan lebih buruk. Ini kerana nilai mata wang yang terlalu rendah menyebabkan kerajaan perlu membayar hutang negara dengan nilai mata wang asing yang lebih tinggi. Inflasi juga akan meningkat kerana harga barang import untuk sektor pembuatan meningkat. Negara Kepulauan Indonesia dengan lebih 300 etnik berbeza yang telah mencatatkan kemajuan ekonomi yang mengagumkan sejak berjaya menempuhi krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Indonesia juga berjaya menjadi negara anggota G20 bersama negara ekonomi besar dunia yang lain di mana negara-negara anggota menguasai lebih 80% KDNK dunia dan 60% nilai dagangan global. Populasi Indonesia adalah keempat terbesar di dunia dengan jumlah lebih 270 juta orang. Berdasarkan statistik terkini, populasi Indonesia akan mencapai angka tertinggi iaitu 330 juta orang menjelang tahun 2067 dan kemudian menurun pada dekad seterusnya. Populasi rakyat yang bertambah adalah satu kegusaran kepada pihak pemerintah di mana ianya akan memberi kesan kepada ekonomi. Populasi yang rendah dan terkawal pula bermakna semakin tinggi pendapatan per kapita dan seterusnya lebih banyak simpanan negara, jumlah pelaburan dan penurunan kadar kemiskinan negara. Tanpa penambahbaikan dalam bidang pendidikan dan peluang pekerjaan, populasi yang bertambah akan menyebabkan beban negara bertambah. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia mengawal populasi negara, seterusnya meningkatkan ekonomi. Teruskan menonton. Pelan ekonomi. Ekonomi Indonesia mengikuti Pelan Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun yang bermula dari tahun 2005 hingga 2025. Ia terbahagi kepada Pelan Sederhana Panjang selama 5 tahun yang dikenali sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang setiap bahagian mempunyai kepentingan berbeza. Pada ketika ini, negara Indonesia sedang berada dalam pelan terakhir iaitu dari tahun 2020 hingga 2024 yang tujuan utamanya untuk mengukuhkan ekonomi dengan membangunkan sumber manusia dan menghadapi persaingan di peringkat global. Namun, halangan dan cabaran masih perlu ditempuhi ketika ini seperti krisis global COVID-19 yang memberi impak besar kepada ekonomi kebanyakan negara. Kepadatan penduduk mengikut wilayah di Indonesia. Dengan jumlah keseluruhan populasi sekitar 270 juta penduduk yang mempunyai pelbagai suku dan budaya, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku, iaitu Jawa 41% dan suku Sunda 15%. Kedua-dua suku terbesar ini berasal dari Pulau Jawa, iaitu pulau yang mempunyai kepadatan tertinggi, juga merangkumi 60% jumlah populasi di Indonesia. Jika digabungkan dengan populasi Pulau Sumatera, jumlah keseluruhan ialah 80%, iaitu menunjukkan tumpuan penduduk paling kritikal berada di wilayah barat Indonesia. Kawasan paling padat ialah di Jawa Barat, di mana terletaknya Bandar Jakarta dengan lebih 43 juta penduduk, manakala kawasan kepadatan terendah ialah di Papua Barat di wilayah timur Indonesia dengan 761,000 penduduk. Program rancangan keluarga di Indonesia. Pada tahun 2000 hingga 2010, peningkatan jumlah populasi adalah sebanyak 1.49% setahun, dengan kawasan paling tinggi di Papua iaitu 5.46% dan paling rendah di Jawa Tengah iaitu 0.37%. Satu inisiatif berskala nasional yang bermula pada tahun 1968 yang diperkenalkan oleh pemerintah dinamakan sebagai Program Keluarga Berencana semasa pemerintahan Presiden Soeharto dan masih diteruskan sehingga kini. Ia memberi kesan penting kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh itu, setiap keluarga mampu meningkatkan kualiti hidup dengan pendapatan yang mencukupi. Wilayah berkepadatan tinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik di bawah pemerintah Indonesia bertanggungjawab meneliti struktur populasi setiap dekad. Menurut statistik terakhir pada tahun 2010, Indonesia mempunyai penduduk seramai 237.6 juta orang dan perkiraan terbaru pada tahun 2021 menunjukkan jumlah populasi adalah lebih dari 270 juta orang. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga membuat perkiraan bahawa populasi di Indonesia akan mencapai jumlah lebih dari 285 juta orang pada tahun 2035 dan kira-kira 290 juta orang pada tahun 2045. 2/3 populasi akan tertumpu di bandar-bandar besar di Kepulauan Jawa, di mana proses urbanisasi telah bermula sejak 40 tahun yang lepas. Proses urbanisasi boleh memberi manfaat di mana perkembangan pesat industri dapat ditampung oleh tenaga kerja yang ramai, seterusnya mampu melonjakkan ekonomi ke tahap lebih tinggi. Bandar berekonomi pesat ialah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Purata umur populasi di Indonesia ialah 28.6 tahun mengikut analisis tahun 2016 yang merupakan kelebihan utama bagi pengukuhan ekonomi sesebuah negara di mana terdapat tenaga kerja muda yang ramai.
Namun begitu, Indonesia juga masih mempunyai masalah di mana jutaan penduduk yang berpendidikan masih tidak dapat diserap dalam pasaran kerja. Data Bank Dunia 2020 menunjukkan pengangguran berusia muda di Indonesia hampir mencapai angka 20%. Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang dirancang dicapai pada ulang tahun ke-100 kemerdekaan Indonesia dengan tujuan memaksimalkan peranan generasi muda dalam ekonomi Indonesia serta peningkatan kualiti hidup seiring taraf negara maju. Di Indonesia, berlaku situasi bonus demografi di mana mengikut data tahun 2020, 70% populasi adalah generasi muda. Bonus demografi adalah satu peluang yang boleh dinikmati sesebuah negara kerana terdapat jumlah penduduk di usia produktif yang ramai menyebabkan tenaga kerja bertambah bagi memacu ekonomi. Visi Indonesia 2045 mempunyai 4 dasar penting. Dalam tahun 2016 hingga 2045, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5.7% tahun dan dapat melakukan reformasi berstruktur memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia dianggarkan akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 beserta nilai KDNK kelima terbesar dunia pada tahun 2045. Ke arah mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tentunya untuk mencapai visi jangka panjang di negara yang penduduknya tinggal di kepulauan berbeza mempunyai banyak halangan dan tidak mudah. Ia memerlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur populasinya yang ramai di seluruh pelosok negara. Kuantiti dan kualiti populasi di wilayah berbeza harus diuruskan dengan berhati-hati. Antara langkah penting yang dibuat ialah kesamarataan pembahagian di seluruh negara. Strategi untuk pembahagian pendapatan negara termasuklah meningkatkan akses bagi seluruh penduduk, memperluas perlindungan sosial berpanjangan, mempermudahkan pemilikan aset, memperluas akses rakyat terhadap sumber negara, memperbaiki struktur fiskal dengan perbelanjaan dari pemerintah yang adil dan memastikan pelibatan masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi. Ini bagi memberi kesamarataan pembangunan dengan pembahagian pendapatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, wilayah, infrastruktur yang bersambung dan meluas serta kemiskinan rakyat dikurangkan. Kesamarataan pembangunan semua wilayah. Kesamarataan pembangunan pelbagai wilayah dan daerah terus ditingkatkan di luar Kepulauan Jawa, terutamanya di kawasan Indonesia Timur. Momentum pembangunan di Kepulauan Jawa akan diperkukuhkan. Dalam tempoh 30 tahun ke hadapan, peranan wilayah luar Jawa dan Indonesia Timur akan meningkat 48.2% dan merangkumi 25.1% ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur yang meluas. Perhubungan jalan darat dibangunkan dengan lebih efisien di semua kepulauan Indonesia seperti lebuh raya, landasan kereta api dan kereta api ringan LRT di Bandar Jakarta. Sistem pengangkutan antara pulau melalui udara dan laut akan dapat membantu perjalanan penduduk dan barangan dengan lebih cepat dan efisien. Pelabuhan dibangunkan sebagai pintu masuk ekonomi dan jalur perdagangan diwujudkan antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesimpulannya, moto nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeza tetapi tetap satu dalam bahasa Jawa kuno mencerminkan kepelbagaian etnik, budaya dan bahasa yang dapat disatukan dalam sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ini. Ia menjadi satu semangat bangsa yang penting untuk bersama-sama menyumbang kepada kemajuan negara. Pentadbiran yang efisien tentunya memerlukan kebijaksanaan dan keprihatinan pemerintah yang selalu peka akan perubahan dan keperluan penduduk di mana sahaja. Selepas memenangi pilihan raya Presiden untuk penggal kedua dan terakhir pada April 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan Ibu Negara Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepulauan Borneo. Pelan pemindahan Ibu Negara yang baru ini terhenti seketika disebabkan pandemik COVID-19. Kemudian pada Januari 2022, Rang Undang-Undang Pemindahan Ibu Negara diluluskan oleh Parlimen Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan Ibu Negara adalah penting sebagai simbol identiti kebangsaan, juga menunjukkan tahap kemajuan yang dicapai oleh negara itu. Bandar Jakarta ketika ini mempunyai pelbagai masalah seperti banjir yang serius saban tahun, kesesakan dan kepadatan serta berisiko untuk tenggelam akibat aktiviti menggali air bawah tanah. Pelan pembangunan infrastruktur yang berjaya dilakukan oleh Jokowi untuk 273 juta penduduk Indonesia menjadi faktor terbesar kemenangan dalam pilihan raya 2019 bagi meneruskan penggal kedua sebagai Presiden Republik itu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Indonesia ingin mengubah ibu negaranya. Teruskan menonton. Kepadatan Bandar Jakarta.
Indonesia dengan sekitar 273 juta penduduk adalah negara keempat paling ramai populasi selepas China, India dan Amerika Syarikat. Pada tahun 2020, 56.64% penduduk Indonesia tinggal di bandar utama termasuk Bandar Jakarta. Sebelum menggunakan nama Jakarta, bandar yang dikenali sebagai Batavia ini dijadikan pusat pemerintahan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) bermula tahun 1619 sehingga tahun 1940-an. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau Jakarta pada hari ini adalah bandar konkrit yang padat dengan manusia, bangunan dan kenderaan. Setiap hari, puluhan juta pengguna kenderaan berada di atas jalan dan mereka menghabiskan separuh hari tersekat dalam kesesakan lalu lintas dengan purata kelajuan hanya 5 km sejam di waktu puncak di mana aktiviti penduduk bertumpu di pusat bandar. Bandar Jakarta berkeluasan 661.5 km persegi dengan 10 juta penduduk, juga hampir sama keluasan dan kepadatan penduduk di Bandar Seoul. Jakarta kini juga adalah antara bandar paling cepat membangun di dunia dari sudut ekonomi dengan menjadi penyumbang KDNK terbesar bagi Indonesia iaitu sebanyak 17.02% pada tahun 2021. Nusantara dinamakan Ibu Negara Baru Indonesia. Pada 17 Januari 2022, Nusantara dipilih menjadi nama baru Ibu Negara Indonesia dan diluluskan pembangunannya bagi kawasan seluas 180,000 hektar antara wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara akan menelan belanja 34 bilion US dollar atau 466 trilion rupiah, iaitu 54.4% adalah dari kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, 26.4% dari pelaburan swasta dan 19.2% dari belanjawan negara. Syarikat gergasi dari Jepun, SoftBank Group, telah membuat tawaran pelaburan bernilai 30 hingga 40 bilion US dollar untuk pembangunan di Ibu Negara Nusantara selain negara UAE dan Amerika Syarikat yang juga membuat tawaran. IKN Nusantara akan menjadi simbol identiti nasional, menitipkan nilai keharmonian dan kesamarataan pelbagai etnik di Indonesia. Kawasan ini bakal dibangunkan dengan pejabat pentadbiran berkonsepkan Smart City menggunakan internet kebendaan IoT, Green Energy dan Forest City. 20% kawasan tersebut bakal dibangunkan sebagai kawasan pentadbiran dan 80% akan dikekalkan sebagai zon hijau, kawasan komersial serta perumahan. Infrastruktur penting seperti jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, jaringan telekomunikasi dan lain-lain turut dibangunkan. Pembangunan keseluruhan dijangka siap pada tahun 2045 yang akan dibahagikan kepada 5 peringkat bermula dengan melengkapkan infrastruktur asas. Kumpulan aktivis alam sekitar tidak bersetuju dengan pembangunan di Kalimantan yang akan mengancam habitat haiwan dan akhirnya pencemaran berlaku disebabkan kehadiran manusia. Pulau Kalimantan juga adalah salah satu paru-paru dunia kerana kepentingan hutan seluas 40.8 juta hektar ini dapat menyerap gas karbon dioksida berlebihan yang juga menyebabkan pemanasan iklim dunia pada hari ini. Kenapa ibu negara perlu dipindahkan? Kepulauan Jawa adalah pusat bagi politik dan ekonomi Indonesia dan didiami oleh 60% daripada keseluruhan populasi Indonesia. Manakala di kawasan luar bandar dan pedalaman pula, ekonomi semakin ketinggalan sejak 10 tahun yang lepas kerana peluang ekonomi dan teknologi terkini kebanyakannya difokuskan di kawasan berpopulasi tinggi seperti Kepulauan Jawa. Kawasan perindustrian penting juga tertumpu di Jakarta dan Kepulauan Jawa, menyebabkan peluang pekerjaan yang banyak di kawasan bandar. Penduduk di pulau-pulau yang jauh dari ibu negara Jakarta seperti Sulawesi, Maluku dan Papua sukar mendapat peluang dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Ini menyebabkan penduduk luar bandar di pedalaman adalah paling ramai hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Presiden Jokowi, perpindahan ibu negara ke Kalimantan adalah untuk menyeimbangkan ekonomi Indonesia yang akan turut meliputi Indonesia Timur. Barisan pimpinan di bawah Jokowi memahami bahawa paradigma nasional bagi pembangunan perlu ditukar dan ditumpukan kepada Republik Indonesia secara keseluruhan kerana sebelum ini hanya berpusat di Kepulauan Jawa. Ketidaksamarataan pembangunan wilayah-wilayah lain selain Jawa telah lama menjadi rungutan rakyat, terutamanya yang melibatkan polisi pentadbiran. Sebelum ini, Presiden Soekarno juga pernah memberi cadangan bagi memindahkan pusat pentadbiran ke Kalimantan pada tahun 1956 kerana kedudukannya yang strategik di pusat geografi bagi Indonesia. Mengurangkan beban di Bandar Jakarta.
Jakarta sebagai pusat pentadbiran, kewangan, perniagaan, perdagangan dan servis sedang berada dalam keadaan terlampau tepu menyebabkan kerugian dalam bentuk produktiviti sebanyak $9 bilion. Bandar ini juga terdedah kepada bencana alam dan pelbagai pencemaran dengan banjir yang sering melanda ditambah dengan risiko untuk tenggelam. Sebahagian kawasan di Jakarta Utara sedang tenggelam pada kadar 25 cm setahun dan tembok laut yang dibina juga tidak mampu melindungi penduduk ditambah dengan fenomena pemanasan global yang menyebabkan kenaikan paras laut. Penduduk tidak mempunyai bekalan air paip bersih menyebabkan mereka menggali air bawah tanah serta pusat membeli belah dibangunkan dengan pesat menambahkan lagi beban permukaan tanah. 1/3 Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 jika keadaan berterusan seperti hari ini. Walaupun ibu negara dipindahkan ke Kalimantan, pihak pemerintah harus terus memperbaiki keadaan di Jakarta dan tidak hanya membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Jakarta akan terus menjadi pusat ekonomi termasuk sektor kewangan dan bank pusat dan masih menjadi tempat tinggal jutaan penduduk yang mencari rezeki di bandar itu. Protes besar yang sering berlaku. Jakarta juga sering menjadi tajuk berita akhbar antarabangsa dengan pelbagai protes dan demonstrasi jalanan yang sering berlaku termasuk disebabkan faktor politik dan ekonomi. Dan disebabkan politik Indonesia juga tertumpu di Kepulauan Jawa, Jakarta turut menjadi medan sengit persaingan parti politik dan tumpuan bagi liputan media. Ahli politik dan parti politik bersaing mencari undi yang banyak dari rakyat di wilayah ini dan yang akan menjadi batu loncatan kepada pemilihan calon presiden. Oleh itu, demonstrasi dan protes politik sering tertumpuk di bandar Jakarta. Contohnya, protes pernah terjadi oleh kumpulan penyokong calon Presiden Prabowo di mana mempertikaikan kemenangan Jokowi pada pilihan raya 2019 dan rusuhan bertukar ganas sehingga mengakibatkan kematian. Pada Oktober 2020, Bandar Jakarta juga menyaksikan protes mega melibatkan ribuan peserta daripada kumpulan pelajar universiti dan pekerja kerana membantah Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia yang diluluskan oleh pihak pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi juga mungkin berharap dapat mengurangkan tekanan politik dan ekonomi di Bandar Jakarta serta rusuhan rakyat yang sering terjadi setelah pusat pentadbiran dipindahkan. Kesimpulannya, ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur terletak sejauh 1000 km dari Jakarta akan menyerapkan strategi ekonomi super hub dengan infrastruktur lengkap serta dapat membangunkan potensi tenaga kerja sektor awam seterusnya membuka peluang pekerjaan baru bersama-sama pelaburan pihak swasta dari dalam dan luar negara. Jika projek bernilai puluhan bilion dolar ini berjalan lancar mengikut plan, ia tentunya akan menjadi bandar pintar hijau berteknologi tinggi dan mampu melonjakkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di peringkat global bersama-sama negara kuasa besar yang lain. Berita mengenai usaha syarikat-syarikat gergasi dari luar masuk melabur ke Indonesia semakin kerap kedengaran. Rundingan dengan syarikat-syarikat terkenal dunia membuatkan ramai yang mula bercakap mengenai kemampuan Presiden negara jiran kita ini dalam menarik minat pelabur besar untuk masuk. Joko Widodo bukanlah seorang pemimpin yang serba sempurna, tetapi beliau sedar yang Indonesia sangat ketinggalan dalam banyak perkara. Disebabkan oleh itu, Jokowi tetap dengan idenya untuk fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber manusia dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya. Jokowi telah memenangi 2 pilihan raya dengan semangat Indonesia Maju. Sejak tahun 2015, ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi berkembang 5% tahun. Ini bermakna beliau telah berjaya menghasilkan $250 bilion sepenggal. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Presiden Jokowi memajukan Indonesia. Teruskan menonton. Joko Widodo atau juga dikenali sebagai Jokowi merupakan Presiden Indonesia pertama yang tidak mempunyai latar belakang tentera atau tergolong dalam salah satu keluarga politik terkemuka negara itu. Kejayaan beliau dalam pilihan raya dilihat oleh ramai penganalisis sebagai menandakan permulaan era baru politik Indonesia yang lebih demokratik. Jokowi dilahirkan dan dibesarkan di Surakarta, sebuah bandar di tengah-tengah Jawa Timur Laut, Yogyakarta. Bapanya adalah seorang penjual kayu yang menjalankan perniagaannya di jalan-jalan bandar. Datang dari latar belakang orang susah menjadikannya salah satu daya penarik buat Jokowi apabila beliau mula menceburi politik. Jokowi mendapat ijazah dalam bidang kejuruteraan perhutanan pada tahun 1985 dari Universiti Gajah Mada yang terletak di Yogyakarta. Selepas tamat pengajian, beliau bekerja selama beberapa tahun di sebuah kilang pulpa milik kerajaan yang terletak di wilayah Aceh di utara Sumatera.
Kemudian, beliau membuka kilang perabotnya sendiri di kampung halamannya di Surakarta. Pada tahun 2002, Jokowi telah menjadi pengeksport perabot yang sangat berjaya dengan bilik pameran di beberapa benua serta menjadi pengerusi cawangan tempatan bagi Persatuan Pengeluar Perabot yang berpengaruh di Indonesia. Jokowi memulakan kerjaya politiknya sekitar tahun 2005 apabila beliau berjaya memenangi pemilihan sebagai Datuk Bandar Surakarta mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepanjang tempoh berkhidmat, beliau berjaya dalam mengurangkan kadar jenayah dan menarik pelancong asing masuk ke bandar itu. Jokowi juga terkenal kerana kerap membuat lawatan mengejut ke kawasan kejiranan miskin. Pada 2010, Jokowi dilantik semula sebagai Datuk Bandar dengan lebih 90% undi. Beliau kemudiannya disenaraikan sebagai Datuk Bandar ketiga terbaik di dunia oleh Yayasan Datuk Bandar Antarabangsa. Semasa menjadi Gubernur di Jakarta pada 2012, Jokowi mula dibandingkan secara meluas dalam media dengan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Sebahagian besarnya kerana terdapat persamaan fizikal dan juga mempunyai persamaan acuan politik yang sama. Pada 2014, parti Jokowi memilihnya untuk menjadi calon bagi pilihan raya Presiden Indonesia yang diadakan pada 9 Julai. Beliau telah meraih kemenangan dengan lebih 53% undi popular menewaskan lawannya, bekas Jeneral Prabowo Subianto. Walaupun Prabowo mendakwa bahawa terdapat penipuan undi yang berleluasa dan secara rasmi mencabar keputusan pilihan raya tersebut, Mahkamah Perlembagaan Negara Sebulat Suara menolak tuntutannya pada Ogos dan sekaligus membuka jalan untuk Jokowi memegang jawatan pada 20 Oktober. Antara usaha awal Jokowi selepas menjawat jawatan Presiden ialah mengurangkan amalan rasuah untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing ke negara Indonesia. Indonesia memanfaatkan hubungan dengan China. Antara usaha besar yang dilakukan Jokowi dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya ialah dengan menjadi antara negara terawal di Asia Tenggara yang menyokong usaha dan inisiatif One Belt One Road atau OBOR oleh kerajaan China semasa penggal pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama sejak tahun 2015. Semua pembangunan dan perkembangan pesat yang sedang dilakukan oleh kerajaan Indonesia sebenarnya banyak bertitik tolak dengan kerjasama ini. Penyelidikan yang dilakukan melaporkan bahawa Indonesia seandainya bersama dengan China bakal menjadi antara penerima faedah terbesar inisiatif itu kerana kedudukan Indonesia sebagai rakan dagang terbesar China di Asia Tenggara. China sendiri ketika itu sudah menjadi pelabur terbesar di negara tersebut. Sejak mula lagi menyatakan sokongan kepada inisiatif OBOR, Jokowi telah meletakkan sasaran untuk memajukan kawasan-kawasan yang mundur di negara itu melalui pembangunan infrastruktur serta fasiliti yang lebih baik. Matlamat itu diteruskan sebagai agenda utama beliau selepas berjaya mendapat kembali mandat memerintah, iaitu dengan meletakkan sasaran pembangunan sama rata ke seluruh Indonesia sebagai fokus utama. Setakat ini, sasaran Indonesia adalah untuk mewujudkan 4 koridor pembangunan terbesar melibatkan Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Utara Sulawesi dan Bali. Setiap koridor dibangunkan dengan matlamat berbeza-beza. Contohnya, koridor Sumatera akan diangkat sebagai hub logistik utama di kawasan perairan Selat Melaka, Kalimantan pula sebagai penjana tenaga hidro, serta 2 lagi koridor di Sulawesi dan Bali untuk tujuan pelancongan. Antara projek yang dirancang di bawah kerjasama ini ialah projek bagi membangunkan jalinan rel kereta api berkelajuan tinggi di antara Jakarta dan Bandung sepanjang 150 km dengan tujuan untuk membangunkan kawasan-kawasan satelit di sepanjang laluan rel tersebut yang dijangka mampu menyumbang lebih RM100 bilion kepada ekonomi. Walaupun berdepan tentangan yang memandang inisiatif OBOR mempunyai agenda perluasan kuasa China sebagai kuasa dunia dan ia juga dikatakan sebagai salah satu bentuk penjajahan baru menggunakan kuasa kewangan, Presiden Jokowi dilihat tidak lagi mahu menoleh ke belakang dan menyifatkan pelibatan negara China di Indonesia tidak akan dihentikan kerana kedua-dua negara akan memperolehi manfaat besar hasil daripada kerjasama mereka. Pembentukan Kerajaan Perpaduan. Antara rahsia terbesar kejayaan Jokowi dalam memajukan Indonesia ialah dengan mewujudkan kestabilan dan konsistensi dalam menguruskan negara. Jokowi memilih pembentukan Kerajaan Perpaduan walaupun mempunyai kemampuan untuk memerintah sendiri bersama parti sekutu. Pelantikan musuh politiknya sebagai Menteri Pertahanan iaitu Prabowo Subianto adalah langkah besar yang diambil olehnya dalam usaha untuk mententeramkan pergolakan politik Indonesia yang sering dilanda rusuhan pada waktu itu. Dan bijaknya Jokowi ini adalah apabila beliau melantik sekutunya Hadi Djajanto sebagai Panglima Tentera Nasional Indonesia TNI bagi mengelakkan potensi kudeta daripada Prabowo yang masih berpengaruh dalam tentera. Akhirnya, kestabilan kerajaan dapat dicapai kerana ruang pengkhianatan tertutup rapat. Hasil daripada pembentukan Kerajaan Perpaduan, lantikan barisan Menteri Teknokrat
kurangnya pembalahan dalaman menjadi kunci kepada keyakinan pelabur untuk memasuki sesebuah negara. Walaupun pada awalnya ramai yang terkejut dengan tindakan Jokowi ini, namun masing-masing akhirnya sedar kebenaran fakta bahawa dalam politik sebenarnya tiada kawan ataupun musuh yang kekal. Teman hari ini boleh menjadi musuh esok hari, begitulah sebaliknya. Dasar pengenalan Undang-Undang Baru Cipta Pekerjaan. Dalam tahun 2019, selepas memenangi pilihan raya dan kembali memegang jawatan Presiden bagi penggal kedua, Presiden Joko Widodo telah berikrar untuk membawa perubahan baru yang bakal mempertingkatkan kedudukan ekonomi Indonesia. Sasaran beliau yang diumumkan pada bulan Oktober 2019 adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara 5 teratas dalam kedudukan ekonomi dunia, mempunyai kadar sifar masalah kemiskinan serta mempunyai nilai KDNK negara setinggi 7 trilion US dollar dalam tempoh 2 ke 3 dekad akan datang. Bagi membantu perkembangan hasrat tersebut serta memacu perubahannya, Presiden Jokowi mahu meminda dasar yang diamalkan kerajaan Indonesia dalam bidang regulasi bagi mempermudahkan kemasukan pelaburan baru khasnya dari luar. Dasar yang diamalkan oleh Indonesia sekarang dipercayai terlalu ketat dan didakwa merupakan punca utama kenapa pelabur antarabangsa enggan melabur. Jadi, sebagai tunjang utama kepada semua perubahan yang mahu dilaksanakan, kerajaan Indonesia melakukan rombakan besar-besaran terhadap undang-undang mereka melalui pengenalan Rang Undang-Undang Nombor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, perubahan yang menjadi modal utama KP Pilihan Raya Presiden Jokowi ini telah mendapat tentangan masyarakat Indonesia kerana ia didakwa bakal mencabuli hak warga Indonesia sebagai pekerja. Walaupun begitu, cadangan melaksanakan perubahan dasar berkaitan hak dan kedudukan pekerja ini telah mendapat tentangan sebahagian besar rakyat Indonesia sebelum draft usulnya sempat dibacakan di Parlimen Indonesia lagi. Sebulan sebelum dibentang, tunjuk perasaan sudah dimulakan di Jawa pada Januari 2020 yang melibatkan golongan pekerja yang bimbang dengan nasib mereka. Badan NGO yang memperjuangkan hak pekerja dan kumpulan mahasiswa juga mula bangkit menganjurkan kempen-kempen protes selama beberapa bulan dalam tahun 2020 dengan tuntutan agar RUU Nombor 11 ditarik balik. Ada yang kekal aman, ada yang bertukar menjadi tragedi melibatkan insiden pembakaran dan kerosakan harta awam serta pertempuran penunjuk perasaan dengan anggota keselamatan. Akhirnya, kes ini dibawa ke Mahkamah Perlembagaan Indonesia dan keputusannya ialah Mahkamah Indonesia memberikan masa 2 tahun kepada Kerajaan Indonesia memperbaiki isi kandungan RUU Nombor 11. Sekiranya dalam tempoh tersebut, Kerajaan Indonesia gagal memperbaiki atau menambah baik isi kandungan RUU tersebut, secara automatik ia dianggap tidak sah dan tidak lagi terpakai. Disebabkan oleh itulah kita dapat melihat Kerajaan Indonesia kini sedang giat memancing pelabur luar masuk bagi meyakinkan warga mereka yang semua usaha yang dijalankan ini perlu dilihat positif. Kesimpulannya, pimpinan Jokowi juga tidak lari dari kecaman dan kutukan khususnya dari pihak lawan dan pengkritiknya. Namun, usaha Jokowi untuk membawa kemajuan kepada negara itu dengan memberi penekanan kepada kestabilan dan infrastruktur menjadi antara punca kejayaan beliau. Berdasarkan laporan, Indonesia diramalkan mempunyai ekonomi keempat terbesar di dunia dengan KDNK 7.3 trilion US dollar menjelang tahun 2050. Hari ini, Indonesia telah mencapai ke tahap yang lebih tinggi dalam kemajuan ekonomi mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan ke-16 terbesar di dunia dengan keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan bernilai kira-kira 940.9 bilion US dollar. Indonesia adalah negara berpendapatan sedar dan rendah dan diklasifikasikan sebagai negara perindustrian baru. Negara ini kini adalah ahli forum antara kerajaan kumpulan 20 G20 yang bekerjasama dengan menangani isu-isu yang berkaitan ekonomi global. Ekonomi Indonesia kebanyakannya bergantung kepada pasaran domestik dan perbelanjaan belanjawan kerajaan selain perusahaan milik negara. Ekonomi Indonesia mempunyai perbezaan yang ketara dengan negara jiran yang lain di Asia seperti Singapura dan Thailand. Hal ini kerana ekonomi Indonesia sebahagian besarnya didorong oleh aktiviti domestik dan bukannya ekspor, dan inilah juga yang membantu Indonesia mengatasi krisis global pada tahun 2008 hingga 2009. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana ekonomi Indonesia berfungsi dan bagaimana Indonesia menjana pendapatan. Teruskan menonton. Latar belakang Indonesia terdiri daripada rangkaian beribu-ribu pulau antara Asia dan Australia. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia dengan negara majoriti Muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia adalah pelbagai, bercakap lebih daripada 300 bahasa
dan terdiri daripada penduduk bandar kosmopolitan hingga penduduk kampung luar bandar. Terdapat ratusan gunung berapi di Indonesia dan yang paling terkenal ialah Krakatau yang letupannya pada tahun 1883 merupakan salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah. Kerajaan Hindu, Buddha dan Islam telah wujud sebelum kedatangan Belanda yang menjajah Nusantara. Sebelum Belanda menyatukan Nusantara pada sekitar tahun 1900, Indonesia adalah rumah kepada banyak kerajaan yang hebat. Pada tahun 1945, selepas pendudukan dan Perang Jepun berakhir, Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan. Kemudian, berikutan perjuangan bersenjata pada tahun 1949, Belanda pula mengiktiraf kedaulatan Indonesia. Dari 1967 hingga 1988, Presiden Soeharto memerintah Indonesia dengan cara kuku besi. Namun, sejak tahun 1999, pilihan raya yang bebas akhirnya berlaku di Indonesia selepas berlakunya rusuhan di mana untuk menggulingkan pemerintahan diktator negara tersebut. Indonesia kini merupakan negara demokrasi ketiga paling ramai penduduk di dunia dengan ibu kota yang berpusat di Jakarta buat masa ini. Ia terdiri daripada 31 wilayah, 1 wilayah autonomi, 1 wilayah khas dan 1 daerah ibu negara. Indonesia mempunyai sistem ekonomi campuran yang merangkumi pelbagai kebebasan peribadi di mana turut digabungkan dengan perancangan ekonomi berpusat dan peraturan kerajaan. Indonesia adalah ahli kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Sumber asli yang kaya dan kestabilan politik dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah membawa kepada peningkatan dalam pelaburan dan ekonomi yang lebih stabil di negara Indonesia. Hasilnya dapat dilihat melalui peningkatan yang besar dalam KDNK per kapita sepanjang dekad yang lalu. Kadar inflasi juga telah turun ke paras yang sihat dan diunjurkan stabil di bawah 4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus dirangsang oleh lebihan perdagangan yang dicapai dalam beberapa tahun kebelakangan ini serta pengurangan kadar pengangguran yang berjaya mereka capai. Ekonomi Indonesia telah memainkan peranan sederhana dalam ekonomi dunia sejak pertengahan abad ke-20 dan kepentingannya jauh lebih kecil daripada saiz, sumber dan kedudukan geografi yang sepatutnya. Negara ini merupakan antara pengeksport utama petroleum mentah dan gas asli. Selain itu, Indonesia adalah salah satu pembekal utama dunia bagi getah, kopi, koko dan minyak sawit. Ia juga menghasilkan pelbagai jenis komoditi lain seperti gula, teh, tembakau, kopra dan rempah ratus. Hampir kesemua pengeluaran komoditi datang dari ladang-ladang besar di Indonesia. Penerokaan meluas untuk deposit minyak dan galian lain telah menghasilkan beberapa projek berskala besar yang telah menyumbang dengan kuantiti yang banyak kepada dana pembangunan awam. Walaupun Indonesia kekal sebagai pengimport utama barangan perkilangan, teknologi tinggi dan kemahiran teknikal sejak awal 1970-an, asas ekonomi negara telah beralih daripada sektor premier kepada industri menengah dan sektor pembuatan, perdagangan serta perkhidmatan. Sektor pembuatan telah mengatasi sektor pertanian dari segi sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar pada sekitar tahun awal 1990-an dan terus menjadi komponen tunggal terbesar ekonomi negara tersebut. Walau bagaimanapun, sebahagian besar daripada belanjawan negara terus diperuntukkan kepada pertanian dan hasilnya negara kekal berdikari dalam pengeluaran beras sejak pertengahan tahun 1980-an. Sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997, KDNK Indonesia menduduki tempat ke-22 di dunia pada IDR 624,337 bilion. Walaupun ekonomi Indonesia juga menguncup pada tahun 1998, sama seperti negara-negara lain di seluruh dunia, ia walau bagaimanapun berjaya berkembang semula pada tahun 1999 berikutan peningkatan perbelanjaan kerajaan dan pengguna. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah meningkatkan Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas dunia, menjadikannya ahli kumpulan negara G20. Selepas kemunduran ketara yang didorong oleh krisis ekonomi Asia pada penghujung 1990-an, ekonomi Indonesia telah meningkat pesat sejak 10 tahun lalu dengan purata pertumbuhan KDNK melebihi 5.7% tahun. Tahun 2016 mencatatkan kadar pertumbuhan yang lebih rendah sedikit sebanyak 4.9%. Ini disebabkan oleh penurunan dalam penggunaan swasta, perbelanjaan kerajaan yang lebih rendah daripada jangkaan dan harga komoditi yang rendah. Menurut data, purata pertumbuhan KDNK tahunan diramalkan pada 5.7% bagi tempoh 2017 hingga 2021, meletakkan Indonesia di landasan yang betul untuk menyertai kelab ekonomi trilion dolar dalam masa beberapa tahun sahaja. Sumber ekonomi Indonesia. Sebenarnya, terdapat banyak cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk merancangkan lagi sumber ekonomi mereka dan sekaligus menjana wang yang banyak setiap tahun.
Sama seperti negara-negara lain di dunia, komponen penting dalam penjanaan wang Indonesia ialah melalui kutipan hasil cukai, di mana cukai yang dikumpulkan pada 2021 adalah kira-kira 102 bilion US dollar. Hasil ini datang daripada senarai panjang sumber cukai seperti pendapatan individu, korporat, nilai tambah dan bentuk cukai lain. Sumber lain penjanaan wang kepada ekonomi Indonesia ialah daripada hasil sumber asli yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti yang diketahui umum, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber minyak dan gas asli. Selain daripada penggunaan domestik di mana perniagaan menggunakan komoditi ini untuk meningkatkan perniagaan mereka dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi negara, ia juga turut diekspor. Berdasarkan data Statista pada tahun 2021, angka awal menunjukkan KDNK negara daripada sektor petroleum mentah, gas asli dan geotermal di Indonesia berjumlah 461.7 trilion rupiah. Walaupun begitu, data mendapati bahawa KDNK daripada sektor petroleum mentah, gas asli dan geotermal di Indonesia telah menurun secara beransur-ansur sejak 2014. Ekspor Indonesia. Rakan perdagangan utama Indonesia ialah negara Asia yang lain seperti Jepun, China, Singapura dan Korea Selatan. Amerika Syarikat juga merupakan pasaran ekspor yang penting bagi Indonesia. Komoditi ekspor terpenting Indonesia ialah minyak dan gas asli, minyak sawit mentah, peralatan elektrik dan produk getah. Walau bagaimanapun, ekspor barangan dan perkhidmatan Indonesia sebagai bahagian daripada KDNK negara secara relatifnya rendah pada kadar 20% sahaja. Pun begitu, Indonesia mempunyai ekspor bersih yang sangat positif dalam perdagangan antarabangsa minyak sawit, arang batu dan minyak mentah. Ekonomi Indonesia di bawah kepimpinan Jokowi. Presiden Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi menyasarkan Indonesia akan menjadi ekonomi ketujuh terbesar dunia seawal tahun 2030. Beliau berkata asas untuk mencapainya sedang disediakan oleh barisan jemaah menterinya. Jelas Jokowi, asas pertama yang perlu disediakan oleh kerajaan pimpinannya ialah infrastruktur. Dalam tempoh 7 tahun lalu, Indonesia telah membina lebih banyak jalan tol sehingga lebih 2,000 km, 5,500 jalan bukan tol, lapangan terbang baru, 15 pelabuhan baru, 18 empangan baru dan 38 pengairan baru meliputi kawasan seluas 1.1 juta hektar. Dalam ucapan sempena sambutan Hari Kemerdekaan kali ke-77 Republik Indonesia pada Ogos lalu, Presiden Jokowi memaklumkan bahawa pandemik COVID-19 berjaya dikawal sepenuhnya dengan keadaan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia. Tambahnya, ekonomi Indonesia juga berkembang 5.44% dari tahun ke tahun pada suku kedua, sekaligus menunjukkan kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh setahun. Bukan itu sahaja, kadar inflasi juga adalah 4.94% di bawah kadar inflasi negara anggota ASEAN yang lain, iaitu kira-kira 7%. Bajet negara juga mempunyai lebihan 106 trilion rupiah sehingga pertengahan tahun ini. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank pada September 2022, ekonomi Indonesia dijangka berkembang sebanyak 5.4% pada 2022 dan sebanyak 5% pada 2023, manakala inflasi pula diunjurkan meningkat dengan ketara pada 2022 dan kekal tinggi pada 2023. Kesimpulannya, usaha dan cita-cita yang diimpikan oleh kerajaan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi mereka ke tahap yang tertinggi sehingga mereka berjaya dianggap sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia hari ini. Malah dijangkakan juga akan menjadi salah satu kuasa besar dalam beberapa dekad yang akan datang, menjadikan Indonesia berada dalam satu perjalanan yang panjang dan penuh liku. Namun apa yang telah berjaya dikecapi oleh Indonesia hari ini boleh dijadikan tauladan yang baik, khususnya buat negara-negara membangun yang lain. Indonesia has banned e-commerce transactions on social media platforms as the government moves to protect brick and mortar business. Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan transaksi e-dagang di platform TikTok atau TikTok Shop bermula pada 5 petang pada 4 Oktober 2023. Jadi, pengguna tidak dapat lagi melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi di TikTok. Ini berikutan kegagalan pihak berkenaan memenuhi garis masa 7 hari yang ditetapkan kerajaan Indonesia untuk pembangunnya memisahkan TikTok Shop ke dalam satu aplikasi khas untuk e-dagang. TikTok Shop adalah platform beli belah atas talian yang sangat popular di Asia Tenggara dan menjadi pesaing hebat kepada platform pasaran perkhidmatan dagangan elektronik yang lain seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia. TikTok yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah syarikat dari China yang memindahkan ibu pejabatnya ke Singapura pada 2020.
Beg-beg kuning di TikTok berjaya menarik minat pengguna yang sedang melayari platform media sosial itu untuk membeli produk pada harga yang murah, mudah dan pantas. Dengan jumlah penduduknya yang melebihi 270 juta orang, ia menjadi salah satu pasaran terbesar untuk TikTok Shop. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa TikTok Shop dihentikan di Indonesia. Teruskan menonton. Perkembangan teknologi dan dunia digital telah mengubah perilaku masyarakat untuk berbelanja tanpa perlu lagi bertemu secara fizikal. Jumlah pengguna internet di Asia Tenggara adalah seramai 460 juta orang pada tahun 2022. Di TikTok Indonesia sahaja mempunyai kira-kira 125 juta pengguna aktif dan platform ini memanfaatkan data sosial yang dikutip untuk mengiklankan produk-produk dalam TikTok Shop. Sehingga Julai 2023, Amerika Syarikat mempunyai jumlah pengguna TikTok paling ramai iaitu 122 juta orang, diikuti dengan Indonesia dengan jumlah 99.8 juta orang dan Brazil iaitu 83.3 juta orang. 77% populasi di Indonesia mempunyai akses internet dan 60.4% atau 167 juta orang dari jumlah tersebut adalah aktif di media sosial. Purata pengguna Indonesia menghabiskan masa selama 3 jam 18 minit melayari media sosial mereka melalui pelbagai peranti. Ia menunjukkan teknologi dan informasi di Indonesia berkembang pesat dan media sosial membuka peluang untuk proses jual beli yang sangat luas. Platform e-commerce kini berpindah kepada social commerce di rangkaian sosial atas talian seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest dan juga TikTok. Social commerce adalah proses jual beli barang dan layanan secara langsung melalui media sosial. Pasaran global untuk social commerce ini semakin berkembang dan dijangka mencecah $1 triliun pada tahun 2023. Ekonomi digital Indonesia berpotensi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan berdasarkan laporan dari Google, Temasek dan Brand & Company. Dengan nilai KDNK melebihi $1 triliun dan misi untuk menjadi negara ke-7 ekonomi paling kuat dunia menjelang 2030, ekonomi digital di Indonesia mencecah $77 bilion pada tahun 2022 dan akan terus meningkat sehingga bernilai $130 bilion pada tahun 2025. Untuk 5 tahun akan datang, Gross Merchandise Volume (GMV) atau nilai pembelian menggunakan media sosial dianggarkan bernilai $22 bilion di Indonesia. Menurut kaji selidik dari Rakuten Insight pada tahun 2023, 56% responden menyatakan pernah membuat pembelian di TikTok dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. 40% juga sering menggunakan media sosial sebagai medium untuk beli belah atas talian. Kenapa social commerce semakin meningkat di Indonesia? Jika dilihat kini, deretan influencer yang masih muda di media sosial mempunyai pendapatan mewah dengan menjual atau mempromosikan pelbagai produk. Influencers yang mempunyai pengikut yang ramai sehingga jutaan orang dengan mudah dapat mengajak pengguna media sosial untuk membuat pembelian sesuatu produk dan pengaruh dari TikTok sememangnya cukup besar. Dengan purata penggunaan media sosial di Indonesia adalah lebih dari 3 jam ditambah dengan peningkatan influencer, tidak dinafikan TikTok Shop memainkan peranan penting dalam ekonomi digital. Jenama terkenal juga tidak ketinggalan menggunakan TikTok, malah video viral dari platform ini boleh ditonton dari seluruh dunia dan menjadi cara pengiklanan yang sangat efektif. Pengguna TikTok di Indonesia juga sangat unik dari segi kuantiti dan kualiti, iaitu dengan angka yang sangat ramai. Mereka juga sangat aktif memberi komen, pendapat dan berkongsi mengenai produk-produk yang dilihat. Pembeli sekarang juga bergerak pantas seiring teknologi. Oleh itu, faktor visual iaitu video-video ringkas mengenai produk dapat menarik perhatian mereka untuk membeli. TikTok sekarang bukan lagi sekadar mempamerkan video-video tarian viral, tetapi platform interaktif untuk membeli belah dan perkongsian maklumat. Tidak dinafikan bahawa secara tidak langsung, semasa melayari video-video TikTok, pengguna juga mungkin telah menambah beberapa barangan di troli pembelian. 3 kategori yang sering menjadi pilihan pengguna TikTok ialah produk kecantikan dan penjagaan diri, fashion dan aksesori serta barangan elektronik. Pengalaman beli belah juga berubah dengan memasukkan faktor emosi pembeli, iaitu mereka akan gembira apabila dapat membuat pembelian, contohnya pada musim jualan murah atau menggunakan kupon-kupon promosi. Walaupun selepas musim jualan murah diadakan, 74% pengguna TikTok terus membuat pembelian dan ini menunjukkan minat pembeli sentiasa ada. TikTok juga menyediakan landscape terbaik untuk jenama baru atau kurang terkenal memunculkan diri dengan video berinformasi tentang produk di samping mengadakan kempen promosi jualan, dan 71 pengguna TikTok menemui produk-produk baru pada waktu tersebut. Selain itu, transaksi di TikTok menjadi lebih mudah dan pantas dengan penggunaan e-wallet.
konsep yang dibawa oleh TikTok adalah menggabungkan beli belah dengan hiburan atau shopper entertainment, dan Indonesia mempunyai pasaran yang sangat luas dan menarik. TikTok Shop juga membuka peluang kepada peniaga kecil dan baru walaupun dari rumah untuk memperkenalkan produk mereka dan menambah pendapatan. TikTok Shop dihentikan di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia telah mengikut jejak langkah India dan Amerika Syarikat untuk melarang platform media sosial TikTok daripada terlibat dalam kegiatan e-dagang melalui TikTok Shop. Ianya kerana terdapat kebimbangan mengenai potensi monopoli perniagaan yang boleh menjejaskan perniagaan tempatan seperti perusahaan kecil dan sederhana. Pemerintah juga mahu mencegah penyalahgunaan data pengguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini berikutan TikTok mempunyai pangkalan pengguna yang luas dengan jumlah pengguna sekitar 100 juta di Indonesia, serta sistem mengesyorkan algoritma dan strategi harga predatory pricing telah memberikan TikTok kelebihan yang dianggap tidak adil kepada penjual yang lain. Platform TikTok juga dikritik kerana dikatakan penyebab penjualan yang merosot di pasar tradisional seperti Pusat Pemborong Tanah Abang, Jakarta. Terdapat pandangan lain yang menyatakan masalah ini berlaku kerana TikTok adalah syarikat asing dari luar dan pemerintah Indonesia mempunyai dasar kukuh untuk memelihara dan menjaga produk tempatan dari Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai platform e-dagang sendiri yang besar seperti Tokopedia dan Bukalapak. Oleh itu, pemerintah semestinya akan menjaga kepentingan perniagaan tempatan terlebih dahulu. Matlamat yang dibuat oleh pihak pemerintah Indonesia yang menghentikan TikTok Shop adalah lebih kepada menjaga pasaran tempatan dan membantu produk tempatan. Ia juga supaya Indonesia tidak dibanjiri dengan barangan import yang membuat permainan harga lebih rendah seperti yang diperuntukkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan. Harga yang ditawarkan di platform media sosial didapati dapat mengancam peniaga-peniaga kecil yang langsung tidak berpeluang untuk bersaing dalam pasaran. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, pemerintah akan melaksanakan peraturan baru yang membenarkan media sosial digunakan hanya untuk memudahkan promosi dan bukan untuk melakukan transaksi. Pemerintah juga berharap peniaga akan beralih ke platform e-dagang yang lain yang lebih adil dan bersaing dengan sihat. Tindakan pemerintah menutup TikTok Shop juga tentunya tidak dipersetujui semua pihak, dan ada penjual TikTok yang menyatakan kehilangan terus sumber kewangan kerana mereka hanya berniaga di platform tersebut. Ada peniaga yang mahu TikTok mengambil langkah membuat platform e-dagang tersendiri secara sah untuk membolehkan perniagaan di situ boleh diteruskan mengikut undang-undang. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia mempunyai visi dan misi yang jelas untuk menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dalam bidang ekonomi digital, di mana pada masa yang sama, perusahaan dan produk tempatan tetap menjadi aspek utama untuk dijaga rapi. Pandangan jauh para pemimpin Indonesia dalam menganalisa pasaran ekonomi negara adalah hebat supaya rakyat di masa hadapan tidak akan terbeban. Ekosistem perniagaan yang mendahulukan masyarakat tempatan dapat memberi peluang pekerjaan, membantu kerajaan menjana cukai yang boleh disalurkan kembali untuk pembinaan infrastruktur serta prasarana lebih baik untuk rakyat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.